semuanya. Shalom. Ya, perkenalkan saya Miko. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberi saya hari ini anugerah sehingga sehingga saya bisa memberi kesaksian untuk saudara-saudari sekalian. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Dari kecil saya tumbuh di keluarga yang tidak percaya Yesus. Karena leluhur kami orang Tiongkok, jadi orang tua saya menjalankan budaya Tiongkok. Karena bapak saya juga berasal dari kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, di kota Singkawang adalah populasi orang Hakka terbesar di luar Tiongkok. Ya, jadi mayoritas di sana bicara bahasa Hakka. Dari generasi ke generasi sampai hari ini. Oleh karena itu, papa saya dan mama saya juga menganut kepercayaan menyembah leluhur. Termasuk di rumah kami sembahyang dewa tanah atau dewa bumi, dewa langit dan patung kerasakti. Lalu saya lahir besar di Jakarta. Dari 4 kakak adik, mama saya sering membawa saya pergi ke kelenteng untuk ya, lalu saya sembahyang menggunakan hio ke patung-patung yang ada di kelenteng tua dekat Gelodok, Jakarta. Ya, kelenteng itu tidak jauh dari sini. Karena sering menonton film-film legenda Hong Kong waktu kecil. Sehingga saya menyadari ada sosok yang maha kuasa atau melampaui di atas sana. Ya, jadi ketika saya masih umur 7 atau 8 tahun, saya mengambil buku-buku di kelenteng. Untuk mencari tahu kebenaran. Untuk mencari tahu asal-usul dewa-dewa yang saya sembah. Ada satu ketika saya masih SMA, ada teman TK saya mengajak saya untuk ke gereja. Namun yang apesnya adalah teman TK saya bertemu dengan mama saya di rumah. Sontak mama saya tanya, kalian mau kemana? Dan teman saya dengan polosnya jawab, mau ke gereja. Lalu mama saya tidak senang saya ke gereja. Sehingga mulai saat itu kenapa hubungan kami, saya dan mama saya mulai tegang. Ditambah lagi sejak saat itu saya sering ke gereja. Dalam pandangan papa mama saya, mereka tidak suka orang Kristen. Karena mereka memiliki banyak pengalaman yang kurang baik terhadap orang Kristen. Karena saya satu-satunya yang dari 4 bersaudara, saya satu-satunya yang pergi ke gereja.
因为我是家里面唯一一个去教会的。Oleh karena itu kedua orang tua saya sangat menentang saya. 所以我的家人非常反对我。Ditambah lagi keluarga kami usaha di bidang alat-alat sembahyang. 就是而且我家里就是卖那个祭拜神像的那些东西。Dan patung-patung dewa-dewa dan usaha di bidang patung-patung dewa-dewa sembahyang. 我家里也卖那些神像、那些祭拜的东西。Jadi saya dari TK sampai SD sekolah di sekolah Kristen. 我就是从幼儿园到小学都是在这个基督教学校。Dari pas SMP saya pergi ke sekolah Katolik. 然后初中我去天主教初中。Dan saya mulai membandingkan orang Kristen dan orang Katolik. 然后我就开始对比基督徒和天主教徒的区别。Lalu saya lebih menyukai Katolik karena beberapa alasan. 然后因为一些原因，我比较喜欢这个天主教徒。Jadi selama SMA saya pergi ke gereja. 所以高中的时候我开始去教会。Dan selalu terjadi pertikaian antara saya dan orang tua saya. 然后因此引发很多我和家人的冲突。Karena orang tua saya selalu menghalangi saya setiap minggu ke gereja. 因为家人经常阻止我去教会。Tetapi saya tetap berusaha ke gereja. 当我就依然很努力的去教会。Saya mengetahui gereja adalah tempat yang positif. 我知道教会是一个很正面、很正能量的地方。 Tetapi ada suatu ketika saya membaca ayat. 但有一次我读一段经文说， Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. 我读到这一句，就是说我是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。 Akhirnya saya mulai makin mantap untuk ingin mengenal Yesus. 从此以后，我就更愿意要去认识耶稣。 Ditambah lagi saya dengar ada ayat. 我后来我又遇到一个经文。 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain daripada Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. 经文就是在这天下人间没有赐下别的名，我们可以得救的。 Saya berusaha berbuat baik dan menjadi anak baik untuk orang tua saya. 我很努力的去做一个好孩子，去做好事来取悦我的父母。 Karena saya pergi ke gereja, mereka sangat kesal dengan saya. 那最后我因为去教会，我父母对我意见非常大。 Sehingga suatu ketika mama saya diam-diam mendaftarkan saya untuk belajar SMK di Taiwan 1 tahun. 然后直到有个时候，妈妈就偷偷的就帮我报名了这个先修班，在台湾，在一年的先修班。 Tujuannya dia kurang lebih untuk saya menjadi orang yang tidak ke gereja. 他的目的是让我成为一个不去教会的一个人。 Menjadi orang yang taat dan sopan nurut orang tua seperti di orang-orang di Taiwan. 他要我成为一个顺服的一个很体面有礼貌的像一个台湾人一样，就是对父母顺服的一个台湾人。 Yang paling penting juga bisa bicara bahasa Mandarin. 最重要是他希望我能够说中文。 Akhirnya saya di Taiwan, hidup saya berlalu sangat bahagia. 然后最后我在台湾，我就过得很幸福。 Gereja saya sewaktu di SMK adalah gereja yang mengajarkan Alkitab. 就当我在高中去的教会，我高中去的教会是教导这个圣经。 Jadi jika khotbah itu sangat lama. 然后教会的讲道非常长。 Sehingga saya cari gereja lokal di Taiwan di sana yang terhubung dengan gereja saya semasa SMK. 然后我在台湾，我找了一个与这个我家里的教会有关系的台湾的教会。 Tetapi semua di sana bicara Mandarin dan saya tidak mengerti. 但是台湾那边说的都是中文，我一点都听不懂。 Ditambah saya harus membiayai kuliah saya setelah saya lulus dari SMK. 然后而且我还要交这个先修班的学费，就是毕业之后。 Karena biaya kuliah sangat mahal, jadi saya harus bekerja part time. 因为学校学费昂贵，所以我需要做一个兼职的工。 Sehingga saya hari Minggu tidak ke gereja. 所以我主日也不能去教会。 Akhirnya ketika saya lulus dari Taiwan, saya mulai ke gereja lokal di Taiwan. 所以当最后我毕业之后，我开始去台湾的这个本地教会。
Karena saya merasa gereja Indo yang ada di Taiwan tidak seperti gereja pertama saya. 因为我觉得在印尼我找不到一个在像台湾的就是我在台湾的教会不像我第一次去的印尼的那个教会。tidak bicara dan mengajarkan Alkitab. 因为他们不教导也不讲圣经， hanya bicara leluconan. 然后他们就说他们就是不认真，就说一些玩笑这些东西。 lalu bicara pengalaman hidup manusia. 然后也说到关于这个个人性的经验的东西。 dan lain-lain. 就是等等。 Tidak bicara tokoh-tokoh dalam Alkitab saja pun juga tidak. 所以一点都没有讲到圣经里面的一些主角或者是要点。 Setelah saya lulus, saya diterima kerja di Taiwan. 所以我毕业之后，我开始在台湾工作。 Tetapi visa kerja saya tidak keluar. 但是我的工作签没有出来。 Sehingga saya terpaksa untuk kembali ke Indonesia. 所以我被迫回到印尼。 Saya di Indonesia kehidupan saya juga bahagia. 所以回到印尼之后，我生活也是很幸福。 Saya senang kemana saja yang mau saya pergi. 然后我爱去哪就去哪。 Dan saat saya kembali ke Indonesia, saya berdoa kepada Tuhan. 当我回来印尼的时候，我向主祷告。 Saya ingin gereja yang bicara Mandarin atau bahasa Inggris. 我想跟主求说，我要去说中文或说英语的教会。 Serta gereja tersebut harus bicara dan menjelaskan Alkitab. 并且这个所谓的教会也要讲圣经、教圣经。 Saya dan teman TK saya tidak ingin lagi pergi ke gereja yang dulu dia undang saya ke sana. 所以我就是小时候的朋友约我去的那个教会朋友，不再想去第一个教会，那个第一个教会。 Akhirnya tiap minggu saya kembali ke gereja dan gereja yang saya pergi setiap minggu itu berbeda-beda. 所以我后就去了一个非常不一样的教会。 Karena saat itu saya sudah dewasa. 当时我已经成人了。 Hari Minggu mama saya tidak bisa menghalangi saya ke gereja lagi. 然后父母也不能再拦阻我去教会了。 Mama saya tetap tidak senang saya ke gereja. 但我妈依然是不高兴我去教会。 Tapi saya tahu alasan kenapa mama saya tidak suka dan membenci orang Kristen dari pengalaman dia. 因为我知道为什么爸妈会不喜欢基督徒。 Pertama-tama mama saya khawatir. 刚开始我妈会担心我。 Ketika dia meninggal, anaknya tidak ada yang sembahyangin dia. 妈妈担心当我就是他担心他过世之后没有孩子或者人去拜他。 Kemudian alasan yang kedua, mama saya kisah teman mama saya, anaknya menjadi orang Kristen. 第二个是因为当初我朋友当初是我妈妈的朋友，因为他孩子是基督徒。 Sehingga sibuk ke gereja. 他非常在教会非常忙。 Anak itu menjadi tidak patuh lagi. 然后他就成为一个不听话的孩子。 Tidak memberikan waktu yang banyak untuk orang tua. 他过后也不花时间和家人一起。 Oleh karena itu saat itu saya mengirim karena saya tahu alasan kenapa mama saya tidak suka orang Kristen. 然后我就发这个经文给我爸妈，然后saya mengirim ayat Alkitab bicara mengenai hormatilah ayah dan ibu. 我就发给他关于要孝敬父母的经文。 Sehingga sampai hari ini mama saya mulai bisa menerima saya ke gereja. 只是妈妈今天接受了我去教会。 Bertahun-tahun berlalu. 多年前。 Teman saya mengajak saya kemana teman saya mengajak saya ke gereja dia. 就是很多年前我朋友约我去他的教会。 Saya cari di internet gereja mana yang perlu dan ingin saya kunjungi. 然后我去网上找这个教会，就是我需要，然后我愿意要去的教会。
Dan tetapi selama bertahun-tahun saya tidak mendapatkan gereja yang bicara, mengajarkan dan menjelaskan Alkitab. 但是到最后我一点都没找到这个讲圣经、教圣经、讲解圣经的教会。 Ada satu ketika di 2019 saya bertemu dengan gereja yang berbahasa Inggris. 有一次2019年我遇到一个讲英语的教会， yang mengajarkan Alkitab saat khotbah hari Minggu. 他在主日教导圣经， Tetapi tidak ada one-on-one belajar Alkitab. 但是没有就是一对一的那种学习圣经。 Namun saya mulai ke gereja di sana. 那我开始就去那里了。 2019 bulan Desember mulai geger di China ada virus mematikan namanya COVID-19. 2019年12月开始了这个中国的那个新冠。 Saat itu saya masih sibuk pergi dan liburan kemana-mana yang saya ingin pergi. 当时我还在就是忙着想去度假，想去哪就去哪。 Ketika 2020 bulan Maret ada berita COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. 然后2020年3月开始有这个新冠进入印尼的消息。 Saat saya itu berada di luar negeri. 当时我还在国外。 Tadinya saya pikir saya masuk angin. 然后我以为我是进风了还是受凉了。 Saya merasa janggal karena saya merasa lemes dan pusing berhari-hari. 我就想为什么我每天那么疲惫，那么头晕。 Saya mulai curiga saya terjangkit COVID-19. 我就怀疑我得了新冠。 Akhirnya saya memutuskan untuk cepat-cepat pulang ke Indonesia. 然后我就想要赶快回印尼。 Akhirnya saya didiagnosa kena DBD. 然后我就是然后我就被诊断出登革热。 Saat itu rasanya tidak enak. Selama 2 minggu dirawat di rumah sakit. 2周在医院的时间，我非常不舒服。 Ini pertama kali saya dirawat di rumah sakit. 这是我第一次在医院受治疗。 Saya pertama kali dalam hidup yang sangat tidak nyaman. 第一次遇到就是身体极度的不适，这是第一次。 Dalam tubuh saya sangat sakit yaitu karena DBD. 我因为登革热，我身体非常难受。 Saya mulai menyadari manusia lemah. 我开始意识到人非常脆弱， Tidak berdaya di hadapan Tuhan. 在上帝面前无能。 Rasa sakit dan tidak nyaman di tubuh saya akan semakin ekstrim. 但是这个身体的疼痛和不适将会在地狱里面成为一个极端的不适。 Ketika saya di neraka, saya akan mengalami kesakitan yang sangat ekstrim itu. 在地狱里面我会承受极端的痛苦。 Oleh karena itu saya bekerja keras untuk luput dari neraka. 所以从此以后，我开始努力的要逃避地狱。 Setelah saya keluar dari rumah sakit, 当我出医院的时候， Jakarta untuk pertama kalinya lockdown. 这个雅加达开始了这个全封城。 Saya melihat berita banyak orang meninggal, 我看见很多新闻，很多人去世， termasuk keluarga teman saya yang meninggal. 也包括我的这个家庭里面的这个亲戚也去世。 Sehingga saya memutuskan untuk tidak keluar rumah, 所以我就没有要出门， tidak bertemu dengan orang-orang. 也不见人。 Dan ketika sedang lockdown, 但是当这个全封城的时候， ada satu waktu nenek saya meninggal. 然后我的这个奶奶去世。 Ini pertama kali saya melihat orang meninggal atau pertama kali saya melihat mayat. 这是我第一次经历一个人去世，也看见一个尸体。 Karena saya dari kecil tidak pernah melihat mayat dan saat itu mulai menyadari kematian itu ternyata nyata. 因为从前没看过尸体，我开始意识到这个死亡的时代感。 Tapi Jakarta terus melakukan lockdown sampai tahun 2021. 但是雅加达到2021年依然在封城。 Lalu di bulan Agustus tanggal 21 saya diajak teman saya untuk ke rumahnya makan bersama di rumahnya. 但是2021年的8月，我被邀请去朋友的家一起吃饭。 Saya pergi ke ITC Roxy hari-hari untuk belanja keperluan untuk masak di rumah teman saya. 我去了这个ITC 的 Roxy， 就是哈利那边买需要的用品。 Tetapi Tuhan membawa saya bertemu dengan orang China di sana. 但主使我在那里遇到了中国人。 Saya melihat 2 orang dan menyadari mereka adalah orang Tiongkok. 我看到2个人，我意识到那2个人是中国人。 2 saudara tersebut tersenyum kepada saya. 有一个弟兄叫我笑。
Saya menyapa dan bertanya kepada mereka. 我跟他们打招呼，也跟他们就是问候。 Saya kaget ternyata mereka bilang mereka dari gereja di Beijing. 他们说他们是北京来的教会。 Dan singkat cerita, keesokan harinya saudara ini dengan saudara lain bernama Wang Hao, kita janjian di seberang mall ini. 就是简单说，就过几天我们就约了，就是在那个王涛弟兄，我们约了在这个商场里面。 Saat itu saudara Wang Hao menanyakan apa itu Injil. 但是当王涛弟兄问什么是福音的时候， Saat itu saya tidak mengerti apa itu Injil. 我根本不懂什么叫福音。 Kemudian sejak saat hari itu juga mulai belajar Alkitab di gereja Desa Indah. 所以从此我开始在美村教会学习圣经。 Saya melihat hidup saya penuh dengan lika-liku. 然后我看我的生命是，就是波折。 Ya, saya sampai hari ini Tuhan juga melalui anaknya Yesus Kristus memilih saya. 直到今日主依然通过他的儿子耶稣基督拣选我。 Saya pelan-pelan mengerti Alkitab, belajar Alkitab. 我慢慢的懂圣经，慢慢学圣经， Mengenal tindakan Allah melalui Yesus. 慢慢懂这个通过耶稣的神的行动。 Tuhan baik sama saya. 神对我真好。 Dia mengutus anaknya sampai hari ini mengajar saya mengenal Dia melalui firman-Nya. 就是他差遣他的儿女来教导我认识他，通过他的话语。 Saya bilang saya orang beruntung. 我可以说我是很幸运的。 Tidak hanya menerima pengajaran Alkitab, saya selalu bersemangat. 就是不只是领受了圣经的学习，而且我非常热心。 Belakangan ini saya menyadari, 最近我意识到， mama saya tadinya ingin saya ke Taiwan jadi orang yang bisa bicara Mandarin. 就之前妈妈约我去台湾成为一个说中文的一个人， Sehingga bisa sukses dalam karir. 以至于能够在事业上成功。 Tetapi saya menyadari Tuhan membuat saya ke Taiwan belajar Mandarin. 但是我意识到主带我去台湾学中文， Sehingga saya bisa belajar Alkitab dengan saudara-saudari dari Tiongkok. 是为了使我能够和中国的弟兄姐妹一起学圣经， Dipakai kembali untuk memberkati saudara-saudari dari Indonesia. 然后再回来被使用，使这个弟兄姐妹印尼的弟兄姐妹蒙福。 Saat ini saya sedang merenungkan kematian Yesus di atas kayu salib untuk saya melalui firman-Nya. 我现在也依然在默想耶稣在十字架上的死，通过什么话？ Saya orang berdosa ini 我这个罪人， terus melawan Dia, 持续的持续的背叛他， melukai hati Dia. 也伤他的心。 Saya merenungkan penderitaan dan penebusan Yesus sehingga saya luput dari hukuman neraka. 我也默想耶稣的救赎，耶稣的受苦要救我脱离地狱的刑罚。 Sehingga saya menjadi bejana yang dipakai Tuhan untuk memberitakan pekerjaannya sampai saya bertemu dengan Yesus di rumah saya di surga. 他救我脱离刑罚，然后现在也使我成为一个器皿，能够做他的工，直到我在天家与他相遇。 Karena memberitakan Injil dan mengajarkan Injil sehingga seringkali saya menghadapi penderitaan. 因为为了传福音，为了教这个福音，我也经历了很多艰难、 tantangan dan rintangan. 挑战，还有这样的就挑战。 Terus jalan di jalan salib. 然后持续的走这十字架路， Karena jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju hidup dan anugerah Allah. 因为这是唯一通往生命和神的恩典的路。 Menjangkau dan mencari jiwa yang belum percaya Injil sehingga mereka mengenal Injil. 我要就是来去寻见这些还没有信福音的灵魂，使他们能认识福音。 Dahulu saya pergi kemana semau saya. 之前我想去哪就去哪。 Kiranya Tuhan memakai saya kemanapun Tuhan mau lakukan pekerjaannya. 那现在只愿神想使用我在哪就使用我在哪。 Kiranya Tuhan menggenapi hal ini. 但愿神成就这事。 Yohanes 16 ayat 33. 约翰福音16章33节。 Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan maut. 16章33节，约翰福音
我将这些事告诉你们，要叫你们有在我里面有平安，因为这世上你们会有苦难，但你们放心，我已经胜了世界。 Amin. 阿门。 Sekian kesaksian saya. 这就是我的见证。这个。